Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdanillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati, yang dirahmati Allah, yang dilindungi Allah, yang sentiasa di dalam pengampunan Allah, mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini, hari Rabu pagi, sekali lagi kita dapat bersama dalam kuliah ataupun tausiah online kita yang membawakan tajuk amalan-amalan ahli syurga. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai permulaan seperti biasa, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang bersama turut hadir di page FB ataupun di Instagram. Mudah-mudahan di mana pun kita berada, kita sentiasa dalam keadaan berusaha menuntut ilmu, sentiasa dalam keadaan berusaha memperbaiki diri dan mengambil peluang. Setiap hari adalah satu permulaan yang baru. Walaupun kehidupan kita mungkin yang lepas begitu menyedihkan, kehidupan kita yang lepas banyak cerita yang cerita duka, cerita sedih dan sebagainya. Setiap kali kita tidur, kita sedang menutupnya. Dan setiap kali kita bangun, Allah bagi peluang untuk kita membuka lembaran yang baru. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita berada di kalangan orang yang sentiasa bersemangat untuk mengubah kehidupannya di dunia dan mengubah kehidupannya di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat follower, terutamanya saya pasti yang ramai mengikuti saya adalah di kalangan wanita lah, ibu-ibu, muslimat, remaja, wanita dan sebagainya. Jadi insya-Allah jadikanlah saya sebagai salah seorang sahabat, kawan, tuan-tuan, puan-puan, terutamanya para muslimat sekalian, bersahabat kita di dunia ini. Dan insya-Allah kita terus bersahabat, saling tolong-menolong di mahsyar sehinggalah kita sama-sama masuk syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, sebagai permulaannya, marilah sama-sama kita share perkongsian kita ni sebanyak mungkin. Kita cuba walaupun satu orang share, share sekejap pun tak apa, sementara. Ada orang dia tak suka nak share dekat ni, dia mungkin share ketika berlangsung ataupun habis tu share sekali kemudian nak delete balik ke, itu terpulang. Tapi insya-Allah dengan kita melakukan demikian, kita dapat pahala yang berganda. Kita hadir majlis ilmu ini, kita dapat pahala insya-Allah. Tapi dengan kita share pula majlis ilmu ini, kita dapat pahala yang berganda. Setiap orang yang datang asbab kita dapat pahala yang sama. Subhanallah. Mungkin ada di kalangan kita yang hadir sama pada saat ini, kita dapat pahala hadir majlis ilmu. Walaupun di alam maya, insya-Allah ada perkiraannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin tak sama dengan kehadiran secara fizikal kita di majlis ilmu, berbanding dengan di alam maya. Namun bila kita share, orang hadir, kalau 5 orang hadir, kita dapat pahala 5 orang hadir majlis ilmu. Contohnya begitu. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, saya juga nak sebagai permulaan hari ini nak berkongsi kebahagiaan dan kegembiraan. Semalam saya dah terima daripada pihak penerbitan, iaitu daripada pihak PTS, buku yang terbaru. Subhanallah. Maksudnya ini adalah kali pertama saya mula share. Ini adalah kali pertama saya mula iklankan dan mula share
dan insya-Allah ada tawaran yang istimewa. Sempena ini adalah perasmian yang tak pengumuman dan perasmian yang tak rasmi lah. Subhanallah, iaitu buku bersama dengan penerbitan PTS. Saya rasa ramai juga yang dah lihat rasanya buku ini. Dah mula ada di iklan di Facebook. Kalau ikutkan buku ni dia macam 4 lah. Ada 4 buah buku. Kalau tengok dia punya ni sangat cantik. Okey, macam ni. Dia bergabung. Boleh Syirah tolong pegang ni. Nampak tak? Okey. Okey. Ada 4 tajuk. Subhanallah. Okey. Nampak kan sebenarnya dia ni. Okey, iaitu bukunya sebab tak ready sangat ni. Okey, subhanallah. Buku ini adalah hasil gabungan saya dan juga Dwi Suitnyo. Dwi Suitnyo ni adalah penulis yang terkenal di Indonesia. Idea gabungan ini datang daripada beberapa perbincangan lah. Kenapa digabungkan, kenapa dengan Indonesia dan sebagainya. InsyaAllah akan dijelaskan dalam satu sesi khas berkenaan dengan buku ni. Sebab memang pihak ni merancang untuk buat sesi perasmian secara secara rasmi. Okey, subhanallah. Jadi buku ini yang pertama, dia bermula dengan, kalau tengok dekat, saya semalam baru terima. Ketika terima saya terkejut. Sebab saya tak sangka persembahannya secantik dan seindah ini. Dan mungkin saya lah, tuan-tuan puan, saya tak tahu. Ini kali pertama saya memiliki buku yang maksudnya dia punya cover, finishing dia, cover dia metalik. Subhanallah. Semuanya adalah metalik. Ini adalah spek ataupun biasanya dibuat kotak untuk kosmetik, kotak-kotak yang macam metalik tu kan. Okey, jadi ini adalah tajuk buku yang pertama. Kalau beli berasingan, Ustazah saya tak mampu nak beli 4, tak ada masalah. Maksudnya walaupun berbeza asing, dia tidak ada, boleh baca daripada mana-mana bab. Cuma kenapa dijadikan 4? Ia adalah satu bentuk, sebenarnya buku ni adalah dinamakan Kembara Mencari Mardatillah, Kembara Mencari Redha Allah. Jadi kembara itu bermula daripada berperingkat. Subhanallah. Ada orang kan dia baru nak bermula, jadi bermula daripada buku pertama, lepas tu pergi kepada buku kedua, ketiga, kemudian berakhir dengan, kalau tengok gambar yang terakhir adalah gambar daun yang telah pun gugur. Maksudnya daun yang telah gugur ni sebenarnya kita membawa maksud adalah waktunya perbincangan adalah tentang bab kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Contoh buku yang pertama iaitu Ya Allah Aku Rindu. Subhanallah. Sebenarnya dalam diri kita memang ada perasaan ni, rasa rindu kepada Allah, rasa ingin disayangi Allah, rasa ingin bertemu dengan Allah. Subhanallah. Tapi perasaan tu kadang-kadang tu dia hilang kerana kita sibuk dengan hawa nafsu, sibuk dengan dunia. Jadi kadang suara halus nurani kita yang merindui Allah itu tenggelam. Dan sampai kita tak rasa pun kerinduan umpamanya nak bertemu Allah dalam solat, kerinduan kita bila kita lama tak baca Quran, kita tak rasa macam terseksa dengan rindu tersebut. Contohnya. Jadi kalaulah hati kita ini lembut, sebenarnya kalau kita faham kenapa kita perlu rindu kepada Allah sehingga kita rasa tak takut untuk menghadapi kematian. Maksud tak takut ni, takut tu memang kita semua takut. Tapi maksudnya takut dalam keadaan bersedia. Ia berbeza dengan takut tak bersedia. Mati semua orang takut. Tapi kita biarlah jadi di kalangan orang yang takut. Takut yang fitrah tu memang tak ada. Mesti kita rasa, takutnya nak mati macam mana. Saat nyawa nak ditarik. Takutnya sakit tak. Okay, ketakutan tu fitrah. Mesti ada di setiap manusia. Perkara yang berada di dalam dada kita. Itulah ketakutan yang paling dahsyat menghadapi kematian sendiri. Tapi ia sudah tentu berbeza orang yang takut tapi bersedia dengan orang yang takut dengan tak bersedia. Macam kita nak periksa lah exam.
Semua orang takut nak exam. Tapi orang yang bersedia dia takut juga. Tapi takut dalam keadaan dia bersedia dan dia ada ketenangan, ada keyakinan, ada keberanian, ada kelapangan hati. Subhanallah. Jadi yang pertama adalah, ya Allah, aku rindu kepadamu. Subhanallah. Kemudian yang kedua, bersambung pula, ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Masya Allah. Dalam buku ini dikupas, ada monolog-monolog hati yang mana ramai orang bila dia nak berhijrah, dia nak berubah, ujian memang banyak. Kadang-kadang dihina, kadang-kadang dibuang, kadang-kadang diboikot, maksudnya tidak dihiraukan. Jadi dalam keadaan situasi begini, sangat penting kita merasakan kita sentiasa bersama dengan Allah. Allah sentiasa bersama dengan kita. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Kemudian bila sampai satu tahap, kita akan menyatakan bahawa, ya Allah, bersamamu aku bahagia. Cantik kan? Masya Allah. Ya Allah, bersamamu aku bahagia. Sampai satu saat kalimah zikir, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada yang selain daripada hatiku ini melainkan Allah. Perkataan itu menjadi begitu manis. Kalau sekarang mungkin kita sebut kadang-kadang manis, kadang-kadang rasa biasa. Tapi kalau kita sampai satu tahap, kita boleh menikmati kalimah tersebut. Hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah bagiku. Allahu Akbar. Orang yang ada hatinya, di dalam hatinya Allah, insya-Allah apapun ujian yang datang, apapun kekurangan, apapun yang Allah ambil daripada kehidupan kita, kita tidak merasa ia adalah satu kepahitan. Masya Allah. Bahkan apa pun yang Allah tetapkan untuk hidup kita, kita rasa tak apa, it's okay. Yang penting dengan cara itu, dalam hati kita ada Allah. Kadang-kadang dalam hati kita ini susah nak rasa ada Allah bila Allah memberi terlalu banyak nikmat. Tapi bila Allah menarik, barulah dalam hati kita tu ada Allah. Rupanya terlalu banyak perkara-perkara yang semak di dalam hati kita. Perkara-perkara yang membuatkan hati kita itu lebih mencintai pemberian Allah, lebih daripada mencintai Allah. Sebab pemberian Allah begitu banyak, nikmat Allah begitu banyak. Jadi sehingga kita lupa kepada yang maha memberi. Antara tanda-tandanya, kita sangat susah untuk bangun malam. Kita sangat sedikit baca Quran, sangat sedikit zikir. Maksudnya, kita boleh ukur bagaimana hubungan kita dengan Allah dengan jumlah. Maksudnya istiqamah, kuantiti ibadah, kualiti ibadah kita tersebut. Subhanallah. InsyaAllah. Seterusnya, yang terakhir itu, ya Allah, kepadamu aku kembali. Ya Allah, kepadamu aku kembali. Jadi insyaAllah, kepada siapa yang berminat, saya sebut tadi ada tawaran yang istimewa kan. Ya, satu buku ini, kalau tengok bahagian dalam dia ya, kita tunjuk sikit bahagian dalam dia. Masya Allah. Ya, sama juga sebab masa buat buku, memang minta maaf lah, mungkin orang lelaki dia kurang minat lah baca buku-buku banyak bunga, banyak warna macam ni. Tapi biasalah, buku ditulis dengan jiwa perempuan. Dan cara penyampaian dalam ni pun ni, tapi bukan bermaksud lelaki tak boleh baca. Sebab penulisan Dwi Suitnyo ni sangat bagus, muslimin-muslimat sekalian. Jadi bacalah, sebab saya bila baca hasil tulisan dia pun, monolog hati, kata-katanya walaupun ringkas tapi padat, Masya Allah. Maksudnya persembahannya menarik. Insya Allah kalau kita belikan hadiah untuk anak kita pun, remaja pun, Insya Allah anak-anak kita akan suka. Dan ada banyaklah kata-kata yang ringkas-ringkas seperti ni. Subhanallah. Boleh jadikan poster. Kan ada setengah orang kan dia suka sharing setiap hari satu tazkirah contohnya. Jadi dia boleh snap saja contoh gambar ni. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, antaranya cuba kita tengok. Ini adalah doa Asmaul Husna untuk kita dapat kelembutan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rauf, anzil alaina ra'fataka. Ya Rauf, anzil alaina ra'fataka. Subhanallah. Yang bermaksud, wahai yang maha pengasih, turunkanlah kepada kami kasih dan kelembutanmu. Ini ada doa Asmaul Husna dalam kitab Ar-Rud, Ar-Rud Al-Fa'iq, dikarang oleh Syuib bin Sa'ad.
InsyaAllah, selalu juga orang tanya, Ustazah, saya nak beramal dengan doa-doa Asmaul Husna. Dalam 4 buku ini memang ada selingan-selingan doa-doa daripada Asmaul Husna. Subhanallah. Ini antara doa supaya kita dapat jiwa yang penuh kasih sayang dan juga kelembutan. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya Ra'uf anzil alaina ra'fataka. Jadi kenapa ada page-page yang memang kita buat poster, memang ada diselangi macam ni, kata-kata motivasi, kata-kata hikmah. Jadi kita boleh snap je, kita boleh share. Dah buat cantik. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Cantiknya ayat ni. Allahu Akbar. Okey, ini adalah kata-kata seorang inspirational Islamik, Abu Maryam, seorang ahli sufi. Ayatnya ialah, boleh baca tak? Boleh tengok tak? Siapa boleh baca? Boleh tuliskan? Okey, saya bagi masa. Siapa boleh baca, sila tengok. Sila tulis. Yang sini. Okey, yang ini. Subhanallah, kata-katanya sangat indah. Masya Allah, Allahu Akbar. Walaupun nampak simple, cuba tengok. If Allah love me more than a mother, I should not be ashamed of crying to him like a baby. Subhanallah. Masya Allah. Bayangkan ya, muslimin-muslimat sekalian, kata-kata ni nampak macam simple, tapi dia macam comelnya macam tu. Allah mencintai kita melebihi daripada ibu kita mencintai kita. Itu jelas, memang kita tahu Allah mencintai tanpa syarat. Kita sebagai ibu pun kadang-kadang teruji sayang kita, kasih kita, lagi-lagi kalau anak itu menguji kesabaran kita. Tapi bila kita mencintai dan kita saling mencintai Allah, Allah mencintai kita, kita boleh menangis seperti baby. Kita, kalaulah kita tua-tua ni kan, menangis macam baby, menangis, mengek-engek, contoh dengan suami ataupun dengan adik-beradik, orang kata siapa ni tua-tua menangis macam budak ni. Kalau dengan manusia, kita menangis tak esak-esak tu lain lah. Menangis macam baby, pernah tengok baby menangis macam mana? Menggelupur dengan suara kuat, apa semua contohnya. Kita dengan Allah Subhanallah, dalam keadaan kita berseorangan, kita bebas nak menangis macam mana. Kita bebas nak menangis macam mana. Nak menangis bergugu-gugu, wang-wang ke, maksudnya perlahan ni, mengadu. Kita bebas untuk meluah apa. Kita tak perlu nak fikir ayat apa. Kalau dengan manusia kadang, dalam tempoh kita meluah pun, kan, nak luah perasaan pada siapa? Pada suami, pada isteri, pada anak, pada kawan-kawan. Kita masih tetap kena memilih perkataan. Mesti nak pilih perkataan yang orang tersebut mudah faham. Kedua, memilih perkataan yang supaya orang tu taklah pandang buruk sangat pada kita. Kadang-kadang tu. Dan dalam kita meluah perasaan pada manusia, kita masih jaga tentang diri kita. Tak nak orang tu sekian-sekian. Kadang kita meluah perasaan tu nak tunjuk kita betul dan sebagainya. Tapi dengan Allah, tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Tak perlu. Subhanallah. Bahkan kita boleh cerita apa saja yang terbuku dalam hati kita. Kita boleh borak, kita boleh cakap, ya Allah, aku sedih lah, kenapa gini, ya Allah, kalau aku salah, ya Allah, kau tunjuklah gini, ya Allah, tapi kau maha melihat. Subhanallah, kita tak perlu nak fikir, nak susun ayat yang terbaik dan sebagainya. Sebab itu, kalau kita tengok dari satu sudut yang lain, manusia boleh menilai kita dari, manusia tak tahu hakikat kita lahir, dibesarkan, bagaimana kemampuan kita berfikir, kemampuan kita bercakap. Kita semua ada batasan-batasan. Manusia kan Allah ciptakan tak sama. Jadi kadang-kadang manusia mudah nak memberi penilaian kepada kita. Menilai kita lah. Lepas tu bila kita meluah, respon orang yang tersebut kadang menyakitkan lagi hati kita. Subhanallah. Tapi bayangkan Allah tidak pernah bersangka buruk dengan kita. Allah takkan dan tak pernah bersangka buruk dengan hamba-Nya, dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Dan lagi Allah sangat tahu kita sangat lemah. Kita sangat memerlukannya. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada daya. Tak ada upaya. La haula wa la quwata illa billah. Jadi bayangkan, bila kita mengadu dengan Allah, kita boleh jadi macam baby. Kita boleh jadi macam budak-budak. Kita boleh jadi diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Allah maha mengenali kita.
Allah yang maha mengetahui kelebihan, kekurangan kita. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita nak sebut kelebihan kita kepada orang kata perasan, riak, ujuk, takabur. Tapi kita boleh, ya Allah, terima kasih di atas kelebihan yang Engkau berikan kepadaku. Engkau telah kurniakan aku sekian-sekian. Allahu Akbar. Itu bukanlah ujub, kagum, tetapi berterima kasih kepada Allah. InsyaAllah dengan kelebihan yang ada ini, ya Allah, aku akan bantu seramai mungkin. Ya Allah, yang kelebihan sikit yang Kau berikan, pinjamkan sebentar ni, ya Allah, bantulah aku untuk memperkasakan kelebihan ni. Subhanallah. Maka ya Allah, datangkanlah orang-orang yang tepat. Ya Allah, datangkanlah ilham-ilham yang tepat. Supaya aku boleh memaksimumkan kelebihan yang Engkau berikan ni, ya Allah. Walaupun mungkin dari situ sudut macam kita perasan. Tapi kita perasan dengan siapa? Kita perasan dengan pencipta kita yang memberi, pencipta pemberi kelebihan tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah satu hari apabila semakin ramai muslimin-muslimat yang memiliki buku ini, InsyaAllah satu hari kita akan tadabbur. Kita akan buka. Kita akan tengok sama-sama, belik, tadabbur buku ini sama-sama insyaAllah. Walaupun nampak banyak kan. Okey, kadang-kadang saya diam. Ustazah, kenapa tak ada update, tak ada ni. Ada waktunya memang saya bagi tumpuan kepada proses penyiapan buku dan sebagainya. Subhanallah. Jadi buku ni ada 4 untuk istimewa pada hari ini sebagai perasmian secara tak rasmi. Siapa yang beli 4, kalau ikutkan 27 kali 4 berapa? Oh, hebat. 108. Betul. Okey, pembelian pada hari ini kalau 4, harga dia 27 kali 4, RM108. InsyaAllah hari ini 4 combo. Maksudnya siapa beli 4 combo, harganya 100. Maksudnya jatuh RM25. Dan insyaAllah ilustrasi, persembahan, finishing sangat berpuas hati. Tuan-tuan puan-puan akan berpuas hati insyaAllah. Memang masa bincang dengan production, dengan penerbitan ni, saya pun akhirnya tanya, ada untung tak ni? Dia kata, Ustazah, bukanlah satu keuntungan yang besar. Menghasilkan buku dengan colouring macam ni, dengan finishing macam ni, ia bukan satu keuntungan yang besar. Lagi bila kita bergabung dan sebagainya. Tetapi ia bukanlah satu perkara yang sampai merugikan. Maksudnya, biarlah kita dapat keuntungan tu bersama-sama. Keuntungan yang bersama-sama di dunia dan di akhirat. Penerbit, penulis dan juga pembaca. Kita bersama-sama berkongsi keuntungan. Jadi insya-Allah buku ni pada hari ini, siapa yang kalau beli 4 boleh tinggalkan komen, nanti kita ni dapat pengurangan RM8 lah. Maksudnya RM100 untuk 4. Tapi kalau beli 1 pun boleh. Saya nak beli yang pertama dulu, ataupun saya nak terus pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir iaitu bab ya Allah, aku kembali kepadamu, aku kembali. Iaitu berkenaan dengan bab kematian dan sebagainya. Pun tak ada masalah. Satu buku adalah RM27. Sabah Sarawak RM30. Tidak termasuk kos pos lah. Masya Allah. Tapi setakat ini kos pos, buku ni baru saja siap dalam minggu lepas dan baru saja nak mula pos. Maksud memang fresh betul-betul. Siapa yang nak kita okey, kos pos bagi 4 alhamdulillah lebih kurang dalam RM8. RM7, RM8. Tak lebih dari RM10 untuk 4 ni. Okey. Tak tahulah kalau ada perubahan ya. Subhanallah. Tapi minta maaf. Siapa yang sekarang ni ada lebih kurang 300 saja masih berbaki. Sebenarnya bukan berbaki, tapi saya yang minta simpan. Siapa yang nak beli? Ini kulit biasalah, kulit biasa, kulit nimpi biasa. Tapi kita ada set eksklusif iaitu RM150. Set eksklusif, siapa yang nak set eksklusif boleh komen. Set eksklusif dia mengandungi 4 buah buku ni, tetapi berkulit tebal, berkulit keras. Macam kitab-kitab tu kulit keras tu. Dan samalah metalik, tapi dia lagi timbul lah. Subhanallah. Kemudian dia kulit tebal, kulit keras. Dalam kotak yang sangat cantik. Dia siap packing, maksudnya tersusun 4 dalam satu kotak. Maksud kotak tu kan jadi besar lah. Terus tersusun 4 dalam satu kotak kulit keras. Dan ini pun kulit keras. Dan dapat buku percuma, iaitu Wanita Dambaan Syurga. Buku percuma. Maksudnya akan ada 5 buah buku. 4 buku ni dan buku percuma Wanita Dambaan Syurga.
buku Wanita Dambaan Syurga tu tidak diterbitkan. Dia adalah diterbitkan khusus. Ingat tak dulu kita pernah bagi e-book percuma. Sekarang dibukukan, tapi buat masa ini buku tersebut hanya dijadikan satu hadiah bagi pack eksklusif. Dan kepada siapa yang berminat untuk pack eksklusif tersebut, nak jadikan hadiah bagi pada kawan, bagi pada anak, saya syorkan kepada suami. Kalau sayangkan isteri dan anda mampu, bagilah hadiah satu pack eksklusif tersebut mengandungi 4 buah buku ni dengan berkulit tebal. Kemudian di dalamnya ada satu lagi buku Wanita Dambaan Syurga dalam kotak yang istimewa, kotak khas, kotak besarlah, maksudnya memuatkan tersusun indah 4 buah buku ni. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, setiap pembelian buku-buku ini sangat membantu untuk meneruskan kerja-kerja dakwah, kerja kebajikan yang kita sama-sama gerakkan melalui sahabat iCare. Subhanallah, minta maaf jadi ambil masa lama sikit ya untuk promo sebagai perasmian. Jadi insya Allah kita akan masuk, dan sekali lagi kita minta untuk share perkongsian kita pada pagi ini. Sekarang dah pun pukul 10, kita akan habis lebih kurang dalam 30 minit lagi. Subhanallah, insya Allah. Okey. Semalam ada satu soalan yang sangat bagus berkenaan dengan bagaimana kedudukan mendengar azan melalui TV ataupun radio, ataupun azan yang kita dengar, yang kita set melalui telefon kan. Kan kadang kita dah ada yang takwim siap-siap tu, lepas tu ada waktu dah masuk akan ada terus alam azan tu. Jadi bagaimana? Sebab semalam kita membacakan hadis Nabi SAW tentang amalan ahli syurga berkenaan dengan azan. Pertama, bagi kelebihan orang muazzin itu sendiri, Bilal itu sendiri. Kelebihan yang begitu banyak yang disebutkan dalam hadis yang kita sama-sama bacakan semalam. Yang pertama, orang yang melakukan azan diampunkan untuknya seluas kawasan suaranya sampai. Subhanallah. Orang yang melakukan azan akan diampunkan untuknya seluas kawasan suaranya sampai. Subhanallah. Adik-adik ustazah sekalian, bolehlah duduk je. Okey ni. Ke rasa was-was berduduk situ lengah tu, berdiri tu. Subhanallah. Yang kedua, setiap benda basah dan kering yang mendengarnya akan membenarkannya. Maksudnya akan jadi saksi baginya. Bukannya sekadar manusia saja yang akan jadi saksi tentang suaranya. Masya Allah. Bahkan pokok, benda kering dan basah, batu, udara, apa lagi, binatang-binatang yang mendengar turut akan membenarkan suaranya, akan menjadi saksi di masyarakat. Subhanallah. Jadi hari ni kalau orang lelaki yang dengar, kadang-kadang janganlah menolak-nolak bila orang suruh azan contohnya. Tak nak lah, tak apalah, bagi orang lain saya tak ada suara. Kalau kita tahu tentang Bilal bin Rabah, dia bukanlah memiliki suara yang indah, yang merdu, gemersik, tak. Tapi suaranya jelas, ketika melakukannya tu, melakukan dengan khusyuk, melakukan daripada hati. Bila menyebut tentang kalimah syahadah, membenarkan dalam hati. Bila menyebut tentang hayya ala salah, benar-benar hatinya seolahnya mewakili Allah untuk memanggil manusia, datanglah solat, dirikanlah solat dan sebagainya. Dan kamu akan menuju kejayaan dan sebagainya. Subhanallah. Okey, kemudian kelebihan orang azan lagi, dia mendapat pahala orang yang solat bersamanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi semalam bila kita dah bincang pasal ni, saya percaya mungkin dah ramai yang ambil tindakan menyuruh, meminta suami ataupun anak lelaki untuk azan. Kalaulah kat rumah tu tak ada lelaki, kita belum nikah lagi, duduk pun dengan mak apa tu, boleh je perempuan azan, boleh, tak ada masalah. Yang kita bincang semalam, hukumnya adalah dilarang wanita itu azan sehingga suaranya itu terdengar oleh ajnabi, lelaki yang bukan mahram. Okey. Jadi subhanallah, bila azan itu kelebihan orang melakukan azan diampunkan dosanya seluas suaranya. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dia, akan disaksikan, dibenarkan oleh semua makhluk, sama ada yang basah atau kering, maksudnya yang hidup ataupun yang kita nampak mati macam batu-batu dan sebagainya. Kemudian dia mendapat pahala orang yang solat bersamanya. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi itu kelebihan muazzin. Kemudian kita sambung pula semalam dua-dua. Janganlah pula semua nak jadi muazzin belaka. Semua nak jadi Bilal. Sudah bergaduh. Tapi kita tahu di sana ada pula kelebihan orang yang mendengar azan. Maksudnya Allah itu maha adil. Yang azan ada bahagian dia, yang mendengar azan pun ada bahagiannya. Bahagian kita pula, semalam kita dah bacakan hadis Nabi SAW tentang setiap jawapan azan kita tu kan. Setiap jawapan azan, Allahu Akbar, kita jawab Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah semuanya kecuali hayya ala salah, hayya ala falah, la haula wala quwata illa billah. Jadi
hadis itu menyebutkan barang siapa yang menyebut semua lafaz-lafaz jawab azan tersebut daripada hatinya, pasti dia akan masuk syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Pasti dia akan masuk syurga. Kalau kita fikir, mudahnya sampai dapat jaminan syurga dengan jawab azan saja. Tapi kita kena perhatikan hadis tersebut, Nabi sebut dengan hatinya. Maksudnya bila sebut contohnya asyhadu alla ilaha illallah, kita berjawab asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, kalau orang tu sebut daripada hati, bila betul daripada hati, muslimin muslimat sekalian, dia mesti dibuktikan dengan perbuatan. Dia mesti. Sebab itu antara definisi iman iaitu laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan omongan kosong. Bukannya hanya dengan sebutan lidah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan, tiada ilah, tiada sembahan melainkan Allah, bersaksi Nabi Muhammad. Bukan pada lidah saja. Walakin ma waqira fi qalbi. Tetapi apa yang diikrarkan. Diikrarkan di dalam hati. Dia masuk daripada hati. Wa saddaqahu amaluhu. Dan dibuktikan dengan perbuatan. Subhanallah. Maksudnya, dalam setiap kalimah azan, masa kita sebut la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan kekuatan itu datangnya daripada Allah. Hati, lidah kita sebut masa jawab azan, ia daripada hati. Perbuatan mesti kita tunjukkan. Subhanallah. Bila time orang puji, awak ni kuatnya. Umur berapa makcik? Umur 70 lebih. Subhanallah, makcik kuat. Apa rahsia makcik? Oh, makcik jaga makan sekian. Makcik tak makan ni. Makcik pantang tu, pantang ni. Oh, makcik ni dia terlupa. Dia terlupa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Melainkan kekuatan daripada Allah. Mungkin dia boleh sebut, alhamdulillah, Allah yang bagi semuanya. Makcik usaha je. Sebab di sana ada orang yang berusaha tapi tetap sakit. Subhanallah. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Melainkan semua ini datang daripada Allah. Allahu Akbar. Bahkan bila saat kita diuji dengan ujian apa pun, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya untuk aku melawan ketetapan Allah ini. Allah nak ambil, Allah ambil. Allah nak jadikan bisnes kita lingkup. Kita pun muhasabah kenapa lingkup dan sebagainya. Kenapa ujian ini perlu kita tempuh. Mungkin Allah nak kita kembali dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian. Itu kelebihan orang jawab azan. Tapi dalam hati, maksud daripada hati, maksud dibuktikan dengan perbuatan. Seterusnya yang keenam, membaca doa selepas azan. Yang mana barang siapa yang membaca doa selepas azan tu, Allahumma rabba hazi da'wati tamah, ila akhir itu doa tersebut. Subhanallah, kelebihannya adalah Nabi sebut dia berhak, dia layak mendapat syafaatku di mahsyar kelak. Antara golongan yang dapat syafaat Nabi. Subhanallah. Barang siapa yang nak tergolong di kalangan golongan yang mendapat pertolongan syafaat Nabi SAW, di hari tidak ada lagi pertolongan, melainkan dua saja. Pertama, pertolongan daripada Allah, naungan Allah di mahsyar. Yang kedua adalah pertolongan Nabi Muhammad SAW. Kita sangat-sangat memerlukannya. Percayalah, kita sangat-sangat memerlukan pertolongan syafaat daripada Nabi SAW. Allahu Akbar, subhanallah. Itulah di antara talian hayat, satu-satunya talian hayat yang kita ada di mahsyar kelak. Jadi siapa yang ingin tergolong dalam golongan ini, pastikan diri kita, ahli keluarga kita sentiasa membaca doa setelah azan. Itu hadis yang sahih dalam bab siapakah golongan yang mendapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi di mahsyar kelak. Okey, jadi saya nak menjawab tadi persoalan tentang Ustazah, saya tak dengar azan yang direct. Saya dengar azan melalui telefon ataupun TV. Adakah sama? Okey, sekarang saya buka Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi 1402. Siapa yang nak cari rujukan boleh ya. Al-Kafi 1402. Hukum menjawab azan di radio atau di televisyen. Okey, subhanallah. Jawapannya. Okey, subhanallah. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memulakan dengan satu hadis Nabi SAW diwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Subhanallah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله للوسيلة
Masya Allah. Fa innaha manzilatun fil jannah. La tabaghi illa li'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Allahu Akbar. Subhanallah. Satu lagi hadis Nabi SAW dan kelebihannya berkaitan dengan azan. Nabi bersabda yang bermaksud, apabila kamu semua mendengar muazzin melaungkan azan. Sekarang muazzin semua ada di rumah masing-masing kan? Muazzin semua ada di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Apabila kamu semua mendengar muazzin melaungkan azan, maka sebutlah sebagaimana yang muazzin itu laungkan. Kemudian selawatlah ke atasku. Sesungguhnya sesiapa yang berselawat sekali kepadaku, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Itu kita tahu. Kemudian mohonlah kepada Allah agar aku mendapat wasilah. Sesungguhnya ia adalah satu kedudukan di syurga yang hanya layak kepada seorang hamba. Aku berharap agar aku adalah orang tersebut. Sesiapa yang memohon wasilah untuk aku, maka syafaatku akan diberikan kepadanya. Masya Allah, subhanallah. Faham kan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi ini? Sekali lagi supaya kita lebih jelas. Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazzin melakukan azan, sama ada muazzin betul, muazzin yang rasmi, tak rasmi kat rumah tu tak rasmi lah, suami ke, anak lelaki ke, terpulang. Kemudian selawatlah ke atasku. Nabi kata berselawatlah ke atasku. Sesungguhnya sesiapa, mula Nabi kata sebutlah sebagaimana disebutkan ya. Habis tu boleh berselawat. Boleh berselawat satu kali ke berapa kali ke. Kemudian mohonlah kepada Allah agar aku mendapat wasilah. Di mana Nabi pesan, mohonlah kepada Allah agar aku mendapat wasilah. Masya Allah. Baru kita faham sebenarnya doa yang kita baca tu. Yang kita baca doa bagi menjawab azan tu. Cuba kita perasan tak apakah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Apa maksud dia? Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Biasa kalau TV tu kita akan dengar terjemahan tu. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kemudian apa sambungan doa tu? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Masya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan kehormatan. Wa ba'ansu maqaman mahmudan lazi wa'antah. Dan letakkanlah bagi ni di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Pasti syafaatku merangkuminya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, kita dituntut untuk membaca doa tersebut kerana Nabi kata, dan setelah habis azan, kita boleh selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun tak letak Sayyidina pun tak ada masalah. Janganlah bergaduh pasal letak Sayyidina, tak letak Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Allahu Akbar. Okey, jadi bersalawat kemudian mohon wasilah. Yang sebagaimana yang terkandung dalam doa selepas azan. Kerana Nabi kata, kemudian mohonlah kepada Allah agar aku mendapat wasilah. Apa maksud wasilah? Mendapat wasilah ni perantaraan. Perantaraan apa? Nabi tu adalah wasilah kita untuk dapat pengampunan Allah. Nabi adalah perantaraan kita untuk dapat syurga Allah. Nabi adalah perantaraan kita untuk dibelas kasihan. Di mahsyar kelak, Nabi adalah wasilah perantaraan yang akan memohon dengan Allah. Ya Allah, bahkan memang ada kisah-kisah berkenaan dengan golongan yang telah pun diperintahkan Allah untuk dicampakkan ke neraka. Namun Nabi Muhammad SAW dengan amalan orang tersebut, mungkin ada amalan tertentu, Nabi pergi meminta-minta, merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sekian, maafkanlah dia ya Allah, kasihanilah dia ya Allah, dia di kalangan umatku ya Allah. Maksudnya begitu. Di mahsyar kelak. Jadi Nabi kata, barang siapa yang memohon wasilah untukku, Masya Allah, sesungguhnya ia adalah satu kedudukan di syurga yang hanya layak kepada seorang hamba saja. Yang layak untuk dapat wasilah ni hanyalah seorang hamba saja. Aku berharap agar aku adalah orang tersebut, Nabi kata. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi bersabda, mohonlah untukku supaya aku jadi wasilah. Kerana Allah hanya kurniakan wasilah itu kepada seorang manusia saja. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Aku berharap agar aku adalah orang tersebut. Sesiapa yang memohon wasilah untuk aku, maka syafaatku akan diberikan kepadanya. Masya Allah, Allahu Akbar.
Kalau kita doa, ya Allah jadikanlah aku wasilah. Maksud di mahsyar kelak. Di dunia ni ialah kita ni perantaraan untuk rezeki anak-anak, perantaraan untuk kawan-kawan, perantaraan untuk orang susah. Itu di dunia semua orang boleh jadi wasilah. Kadang kita sebut wasilah ni perantaraan. Kalau bahasa mudah untuk kita faham. Kadang-kadang bila kita bagi sedekah pada orang susah kan, dia kata, terima kasih. Tak apa, saya ni perantaraan Allah je. Saya bukan apa-apa pun. Ini pun duit datang daripada Allah, rezeki daripada Allah. Macam tu kan. Semuanya datang daripada Allah. Jadi saya ni perantaraan saja. Ya, itu tak salah. Tapi di mahsyar kelak, hanya seorang saja yang Allah akan pilih untuk jadi perantaraan. Untuk jadi wasilah. Hanya seorang saja. Nabi sebut, dan selepas azan tu selawat. Lepas tu bacalah doa, mohonlah supaya aku menjadi wasilah. Kerana hanya seorang saja yang Allah akan pilih jadi wasilah. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Kerana kita tahu apa? Kalau wasilah, bila Nabi jadi wasilah, Nabi boleh tolong seramai mungkin. Tak ada batasan. Nabi boleh tolong, tak ada batasan, tak ada limit. Boleh tolong 20 orang ke, 70,000 orang ke, 7 juta ke, 7 bilion, tidak. Nabi tidak ada batasan. Itu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh menjadi pemberi syafaat, jadi wasilah. Jadi subhanallah, rupanya setiap kali lepas azan tu adalah permohonan kita kepada Allah supaya Allah pilihlah Nabi Muhammad jadi wasilah. Dan Nabi kata, siapa yang meminta dengan Allah supaya aku jadi wasilah, maka dia berhak untuk dapat syafaatku. Allahu Akbar, subhanallah. Belum jawab soalan lagi tu ya. Rasa macam seronok, rasa macam bahagia bila kita tahu hakikat azan yang begitu banyak hikmah-hikmah, begitu banyak ilmu, begitu banyak fadilatnya. Yang sama ni kita dengar biasa je. Berapa kali kita dengar azan setiap hari? 5 kali. Seminggu berapa kali? 5 kali 7, 35 kali kita dengar. Sebulan, setahun, daripada kecil sampai sekarang, dah berapa juta kali kita dengar azan kan? Subhanallah. Namun dalam banyak-banyak kali tu, berapa kali kita benar-benar khusyuk menghayati azan, kita benar-benar menikmati manisnya dengar azan tu. Bila dengar azan sampai boleh menangis. Pernah tak muslimin-muslimat, tuan-tuan puan-puan, dengar azan menangis? Pernah tak? Dengar azan, sedap tak sedap nombor 2. Sebab bukan suara itu yang menyentuh hati kita, tapi kalimah-kalimah tersebut. Bila kita dengar, ya Allah sayunya, contohnya kan, Masya Allah. Kadang-kadang kita boleh rasa begitu feel macam tu luar biasa bila kita dengar azan di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Tapi insya-Allah lepas ni, bila kita dah memahami fadilat dan kelebihan azan, kenapa Rasulullah suruh sangat kita jawab azan, kenapa Nabi suruh sangat kita baca doa selepas azan, sebab itu laluan untuk kita dapat pertolongan Nabi di mahsyar kelak dan untuk kita mendapat syurga Allah. Okey, subhanallah. Seterusnya, jawapan. Kita akan pergi pada jawapan. Okey. Syekh Abdul Karim Khudair menyebut, azan yang diperdengarkan dari suatu alat di mana azan tersebut ada secara langsung, live, dari Masjidil Haram contohnya, melalui radio atau dari salah satu masjid besar di kota tertentu yang disiarkan secara langsung melalui radio, maka ia dianggap sebagai azan hakiki dan diperintahkan untuk menjawab. Azan secara live melalui radio tersebut adalah melalui alat pembesar suara. Namun jika azan tersebut adalah hasil rakaman di kaset atau CD dan bukan secara langsung, maka muazzinnya kita anggap seperti tidak ada. Maka azan seperti ini tidak perlu dan tidak dianggap seperti hukum azan. Tidak perlu dijawab dan tidak dianggap seperti hukum azan. Baiklah. Tapi kita tengok kesimpulan. Sebelum tengok kesimpulan, kita tengok bagi dulu. Ni. Yang pertama, Syekh Abdul Karim Khudair menyebutkan azan yang diperdengarkan melalui radio ataupun TV yang secara live. Yang ini kalau kita tengok live daripada Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, kita akan tengok 5 kali sehari memang ada azan. Walaupun melalui telefon atau radio ataupun ni, tapi azan tu adalah azan live, direct. Serentak di azan sana dan sampai kepada kita. Maka ketika itu kita hukum ke atas azan. Sunat muakkad yang sangat dituntut untuk menjawab doa itu terkira. Subhanallah. Dia macam azan ria. Sebenarnya samalah macam muazzin kita kan. Muazzin kita kalau di masjid di surau, kalau dia azan tanpa pembesar suara, kita tak dengar. Tapi pembesar suara itulah yang menyampaikan suara tersebut kepada kita. Jadi kalau kita nak dengar suara azan di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, memang kita tak dengar. Tapi yang menyampaikan suara itu adalah melalui telefon, melalui internet, melalui YouTube. Melalui YouTube mungkin tak secara langsung, tapi ada yang secara langsung. Melalui FB Live contohnya. Maka kalaulah begitu, maka ia dikira sebagai
ia dikira sebagai azan yang real macam kita dengar. Subhanallah. Kemudian Syekh ini menjawab, azan yang rekod automatik macam yang kita buat ni, ia tidak sama. Ia tidak sama kedudukannya seperti azan real. Sebab muazzin tu tak ada, Bilal tu tak ada. Ia adalah satu rakaman yang dilakukan secara konsisten lah. Maksudnya masuk je waktu automatik. Subhanallah. Okey, tapi kita tengok kesimpulan ni. Subhanallah. Walaupun begitu, kami berpendapat. Ini adalah pendapat daripada pendapat daripada penulis dan juga pakar-pakar yang berada di Jabatan Mufti Wilayah. Selama mana kita mendengar azan dari radio sama ada secara rakaman atau live, maka hukum sunat menjawab adalah lebih aula, lebih utama. Kerana ia sejuzuk daripada syiar agama Allah yang dikumandangkan. Begitu juga kadar penyampaian azan melalui radio dan TV jauh lebih meluas berbanding dengan azan di sebahagian masjid semata-mata. Kedua-duanya sama ada di masjid atau di radio dan TV adalah penting untuk menyedarkan ummah berkenaan dengan panggilan solat. Subhanallah, semoga Allah kurniakan kita menjadi hamba yang sentiasa mendirikan solat serta keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kesimpulan tu kita boleh ambil kesimpulan. Maksudnya tetap sunat. Hukumnya kita menjawab azan walaupun yang kita dengar melalui TV. Sebab TV kalau TV Malaysia ni memang rakaman lah. Bukannya langsung sebab kita tengok suara sama, audio sama, video sama dia yang keluar. Bukannya setiap kali azan tu TV tu akan ada muazzin, akan azan, tidak. Tapi ia adalah rekod. Maka kesimpulan yang ditulis dalam melalui Jabatan Mufti Wilayah, hukumnya tetap sunat untuk menjawab. Subhanallah. Tetap insya-Allah dapat amalan-amalan hasil daripada jawapan azan, doa, selawat kita selepas azan tersebut. InsyaAllah, Alhamdulillah, mudah-mudahan boleh menjawab ya persoalan tersebut. Ada juga yang kata, Ustazah, saya rumah kami tak ada muazzin langsung, harap telefon tu je lah. Bila telefon tu bunyi azan tu, kami pun jawab sebab tak ada lelaki. Ayah dah meninggal, adik-beradik perempuan saja duduk dengan mak, contohnya belum nikah. Jadi pasangan ataupun yang bujang duduk sorang-sorang, azan tu lepas tu jawab, dengar lepas tu jawab. Jadi insya-Allah tetap dapat pahala, tetap sunat yang sangat dituntut untuk kita menjawabnya. Alhamdulillah, muslimin-muslimat sekalian, nampaknya masih lagi bab azan kan, tapi hari ini saya berhasrat untuk sebut pukul berapa ni? 10.27, tinggal lebih kurang 5 minit lagi. Setelah bab azan, kita nak pergi berperingkat sebenarnya. Lepas ni kita akan pergi bab solat berkenaan amal-amal berkaitan dengan solat. Azan kira selesailah insya-Allah. Kita akan masuk bab wuduk. Subhanallah. Jadi hari ini kita akan bacakan satu hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan wuduk. Tapi saya tanda ni memang kita sebenarnya nak pergi kepada kelebihan wuduk dulu. Namun hari ini insya-Allah kita baca tentang wuduk dulu. Nak baca tentang kelebihan solat sunat wuduk tu. Bolehlah saya baca dulu ya solat sunat wuduk. Esok lusa belum tentu lagi kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan solat sunat wuduk. Kadang-kadang ini salah satu solat sunat yang jarang kita buat. Jarang jadi amalan. Biasa orang kita yang banyak istiqamah ya sunat tahajud, contohnya sunat witir, sunat taubat, kemudian sunat apa lagi, sunat duha, sunat hajat. Subhanallah. Tapi sunat wuduk kadang-kadang jarang-jarang dilakukan. Jadi insya-Allah dengan perkongsian pada pagi ini ni tentang bab sunat wuduk ni, kita cubalah belajar untuk beramal dengan solat sunat wuduk. Bila dah jadi kebiasaan, insya-Allah dia tak jadi berat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda salatil fajr, ya Bilal, hadisni bi arja 'amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bizalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Allahu akbar, subhanallah. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal ketika solat subuh, wahai Bilal,
beritahulah kepadaku satu amalan yang paling engkau harapkan untuk mendapat pahala paling besar yang engkau lakukan selama dalam Islam, kerana aku mendengar suara gerakan kedua seliparmu di hadapanku di syurga. Subhanallah. Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, beritahulah kepadaku satu amalan yang mana mungkin amalan tersebut yang menyampaikan kedudukan kamu, sehingga yang engkau lakukan selama dalam Islam, yang menyampaikan pada kedudukan yang mana aku mendengar, Nabi kata, aku mendengar suara gerakan kedua seliparmu di hadapanku di syurga. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa jawapan Bilal? Bilal menjawab, tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang paling aku harapkan, selain daripada setiap kali aku mengambil wuduk, sama ada pada waktu malam atau siang, kecuali aku akan mengerjakan solat dengan wuduk tersebut apa yang Allah tentukan untukku. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Muslimin muslimat sekalian, sunat wuduk antara amalan yang dilakukan secara istiqamah oleh Sayyidina Bilal. Antara persoalan yang ditanya oleh Nabi SAW kepada Bilal, apakah amalan yang kamu rasa, yang kamu harapkan? Maksudnya yang kamu rasa, yang kamu fikir, yang kamu rasa amalan tersebut yang menyampaikan kepada kedudukan kamu. Ataupun yang simple, biasa kita dengar hadis ni, wahai Bilal, apakah amalan kamu yang kamu lakukan dalam Islam ni, sehingga kan aku mendengar suara tapak kaki kamu, dua tapak sifat kamu kedengaran di syurga. Masa ni Nabi SAW dalam isu Isra Mi'raj, Nabi kan diperlihatkan bagaimana keadaan penghuni syurga, walaupun tak ada lagi penghuni, bagaimana penghuni neraka, amalan-amalan ahli syurga. Dan antara yang Nabi dengar dalam perjalanan tersebut adalah derapan dua telapak selipar tapak kaki Sayyidina Bilal. Subhanallah, kita kan rasa-rasa kalau tapak kaki suami cam tak? Rasa cam kan? Kalau suami balik masjid tu boleh cam lah. Kalau kita dah biasa dengar tapak kaki suami berseret, masa muda tu tak berseret, sekarang dah umur 50, 60 contohnya berseret, cam tu. Kalau tapak kaki orang muda lain, tak berseret. Maksudnya sampai macam tu sekali ya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat boleh cam ni. Ini tapak kaki siapa? Ini cara berjalan siapa? Ni. Kita pun boleh cam anak-anak kita. Kalau yang jalan membentak-bentak kuat, yang tak bunyi, mungkin yang jalan laju. Kadang tu ibu boleh dengar anak tu. Ni dah tahu siapa ni, tapak kaki siapa ni. Kalau rumah kayu mungkin kuat lagi lah. Okey, subhanallah. Jadi Nabi bertanya Bilal, apakah amalan? Dan Bilal jawab, ya Rasulullah, yang kita bacakan tadi, iaitu mengamalkan solat sunat wuduk. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ada orang tanya, Ustazah, nak solat sunat wuduk ni macam mana? 2 rakaat. Kalau rasa macam tak mampu nak buat lama, buat cukup syarat 13 rukun saja. Yang penting solat itu dengan tenang. 13 rukun, masa berdiri baca Al-Fatihah sahaja, tak ada masalah. Tak baca doa iftitah, itu kan sunat. Allahu Akbar. Okey, lepas tu kita pun bacalah Al-Fatihah, rukun, sujud. Okey, subhanallah. Sebab kita tahu contoh solat zuhur, sebelum solat zuhur, lepas ambil wuduk, kita solat sunat wuduk. Lepas tu kita tunggu waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, kita buat apa dulu? Solat sunat zuhur. Antaranya yang dituntut adalah solat sunat zuhur, yang dituntut 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi bila banyak sangat mungkin kita rasa macam berat. Masya Allah. Jadi boleh je kita bila solat sunat ringan-ringankan. Masya Allah. Jadi baca Al-Fatihah, kemudian rukuk, sujud, okey, selesai. Sementara tu tunggu dengar azan. Bila dengar azan, jawab azan. Lepas tu ni, subhanallah, Allahu Akbar. Kita tengok Bilal bin Rabah, dia sebut itulah amalan yang dia istiqamah. Itulah amalan yang dia sangat harapkan. Kita kan, muslimin muslimat sekalian, ada tak satu amalan yang mana kita sangat mengharapkan dengan amalan tersebut Allah ampuni kita, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat? Ada tak satu amalan yang kita buat dengan sungguh-sungguh, istiqamah, kita tak pernah tinggal, dan kita buat dengan terbaik? Masya Allah. Kita tak mampu nak terbaik dalam semua amalan, tak mampu. Kadang-kadang kita rajin bersedekah, kadang-kadang kita lag. Maksudnya kita terlupa nak bersedekah setiap pagi. Solat duha pun mungkin, ataupun apa-apalah.
istighfar. Masa waktu bersemangat, masa dengar tentang kelebihan istighfar, ya seminggu dapat sehari 500, dapat sehari 100, dapat sehari sekian-sekian contohnya. Lama-lama kita mula ni. Okey. Ya, iman kita naik dan turun. Kadang kita susah nak istiqamah dengan satu amalan. Melainkan kalau masa tu kita dengar, kita bersemangat. Istiqamah ada perkara yang sangat mahal. Sangat mahal. Ia hanya dikurniakan kepada orang yang betul-betul berusaha bersungguh-sungguh. Orang yang ada keimanan, orang yang ada ketakwaan, orang yang ada nekat yang kuat, orang yang ada cita-cita yang benar-benar untuk syurga Allah. Orang yang betul-betul takut kepada neraka Allah. Golongan inilah yang akan dapat nikmat istiqamah. Jadi, kalau kita tengok bercerita Bilal tadi, Bilal dia tak sebut banyak. Ya Rasulullah, antaranya solat sunat ni, antaranya ini, antaranya ni, ni. Kita tahu mesti Bilal ada banyak amalan. Dia seorang yang Allah Akbar. Kita tahu Bilal ada salah seorang sahabat Nabi yang terdekat, yang sangat disayangi, dicintai Rasulullah, antara yang dijamin syurga Allah. Jadi sudah tentu amalan lagi banyak lagi amalan dia, dengan tahajud sepanjang malamnya, dengan Al-Qurannya, ialah kelebihan azannya. Tapi bila tanya Rasulullah, dia sebut satu. Ya Rasulullah, apa amalan yang aku sangat mengharapkannya. Maksudnya harap untuk pengampunan Allah, untuk syurga Allah dan sebagainya. Setiap kali ambil wuduk, akan solat sunat wuduk. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat sekalian, persoalannya ada tak satu amalan yang kita buat dengan sungguh-sungguh. Bila time buat tu tak ingat apa dah. Betul-betul hayati. Masa buat tu dengan cinta, dengan seronok. Lepas tu kita say, ya Allah, jadikanlah ini amalan yang kau terima, ya Allah. Jadikanlah amalan ini sebagai pendidik daripada neraka, ya Allah. Kalau nak ikhlas semua amalan, ya berat. Kita kata macam yang tu, belum tentu. Bukannya bermaksud kita fokus satu je, yang lain tak buat, tak. Yang lain usaha buat. Tapi sekurang-kurangnya ada satu yang kita jaga betul-betul, kita tak pernah tinggal. Hanya kematian saja. Masya Allah. Maksudnya kita nekat sungguh-sungguh, hanya kematian saja yang menyebabkan kita mula meninggalkannya. Kematian saja akan menghentikan kita. Ada tak satu? Jangan sampai tak ada langsung satu. Yang lain kita teruskan buat, teruskan. Ada orang ustazah, alhamdulillah, dah berpuluh tahun saya istiqamah, saya dapat istiqamah istighfar 100 kali sehari. Contoh. Jadi bila 100 kali, walaupun bunyi 100 kali, aku 1000 kali. Contoh kan. 1000 kali kalau seminggu, 2 minggu, jauh lebih baik yang 100 kali, mungkin 50 kali, tapi dilakukan istiqamah. Dan masa dia istighfar tu, bukan istighfar yang hujung lidah. Astagfirullah. Tidak. Orang yang istighfar hujung lidah je, dia tak akan mampu istiqamah. Percayalah, tak akan mampu. Orang yang mampu untuk istiqamah zikir-zikir ke amal-amal soleh ni, apabila dia buat tu dengan hati dan dia menikmati manisnya, menikmati kemanisan tersebut, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, baru mampu istiqamah. Dia mesti seiring. Perbuatan lidah, perbuatan hati, perbuatan lidah dengan perbuatan al-jawarih. Mesti. Maksudnya, Astaghfirullahalazim. Okey. Lidah sebab Astaghfirullahalazim. Hati itu menyesal apa? Mengumpat orang. Astaghfirullahalazim. Perbuatan apa? Tinggalkan amalan mengumpat. Tinggalkan. Bila orang panggil, orang ajak sebut ni, tinggalkan. Elakkan. Kalau terdengar pun, istighfar. Astaghfirullahalazim. Membenarkan betul-betul dengan al-jawarih. Subhanallah. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini bermanfaat. Kita ulas balik tentang bab semalam, iaitu bab azan, supaya lebih kuat lagi. Semalam tu kita paku sikit kan, jadi hari ni kita paku lebih dalam, lebih kuat, supaya kita jadi seseorang yang sangat mencintai, merindui, menikmati azan. Kemudian selepas azan ambil wuduk, ataupun sebelum azan ambil wuduk pun tak ada masalah. Ambil wuduk, hari ini kita masuk bab wuduk sikit. Antara amalan ahli syurga. Sebab apa sebut ahli syurga? Bilal bin Rabah belum meninggal, belum mati, tapi tapak kakinya dah berbunyi di syurga. Maksudnya Bilal adalah golongan yang dijamin masuk syurga. Confirm masuk syurga. Subhanallah, yang dijamin syurga. Belum mati lagi orangnya, tapi Nabi dah dengar telapak kakinya. Jadi sebab itu kita namakan tausiah kita ini, perkongsian kita adalah amalan ahli syurga. Sebab tak ada cara lain untuk kita masuk syurga, melainkan kita mengikuti jejak langkah orang yang telah dijamin syurga. Orang yang telah dijamin syurga. Subhanallah. Jadi antaranya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Amalannya adalah solat sunat wuduk, setiap kali ambil wuduk.
wuduk untuk solat fardu tu lah. Kalau setiap kali sepenuh setiap hari tu mungkin berat lah. Kurang-kurangnya 5 kali sehari bila ambil wuduk buat solat sunat wuduk. Mudah-mudahan dengan itulah amalan yang boleh membantu kita untuk masuk syurga Allah, menjadi perisai daripada api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada muslimin, muslimat, anak-anak, sahabat-sahabat sekalian. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya ni bersiaran di kawasan rumah saya. Semalam di tempat ni kan, macam hutan kan. Memang pun alhamdulillah. Saya ni duduk di area Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Kawasan alhamdulillah, ni kawasan perumahan lah, rumah teres. Tapi ni hujung ada bukit, ada hutan sikit. Agak sejuk lah kawasan ni. Kalau saya pusing sikit tengok kawasan. Boleh tak kita pusing sikit ni, tengok kawasan, tengok keliling. Masya Allah. Ini angin-angin ni tengah sepoi-sepoi bahasa ni. Pusing 360 darjah lah. Tu nampak Aminah ke sini. Okey. Itu perumahan baru kat atas tu. Itu bukan kawasan rumah saya tu. Itu perumahan baru. Siapa yang nak beli boleh lah ya. Nampak kan? Ya Allah, cantiknya. Masya Allah. Nampak kan? Okey, menghijau. Masya Allah. Langit. Subhanallah. Langit Allah. Kehijauan pokok-pokok. Ciptaan Allah. Indahnya kita masih hidup hari ni. Alhamdulillah boleh tengok lagi. Okey. Tu dia. Itulah kawasan-kawasan rumah saya belah-belah sana tu. Tapi alhamdulillah walaupun macam terpencil, tak dah terpencil sangat. Tapi kawasannya banyak pokok lah. Belakang tu bukit, ada air yang mengalir daripada bukit tersebut masuk ke longkang-longkang. Ada orang yang pelihara ikan lah kat belakang tu. Subhanallah. Dulu masa saya nak share lah sikit tip ya kepada orang muda tu, utamanya orang muda yang nak beli rumah. Tiba-tiba kan keluar tajuk tu dah habis ya. Ini borak-borak sikit. Kami dulu masa semua orang nak rumah sendiri kan, semua orang nak memiliki rumah sendiri. Saya doakan semua yang hadir, semua yang dengar yang belum memiliki rumah, Allah kurniakan rezeki yang berkah yang cukup, akhirnya boleh memiliki kediaman sendiri, rumah sendiri. Rumah seadanya tak ada masalah. Rumah biasa, tak perlu rumah besar-besar, rumah mewah. Tapi kalau mampu tak ada masalah. Maksudnya yang penting adalah rumah tersebut barakah, tenang dan sebagainya. Masa tu kan kita dah bekerja, suami pun bekerja. Saya sebelum beli rumah 7 kali pindah. Kita belum mampu kan. Maksudnya pindah-pindah. Bila menyewa ni, tuan rumah nak bagi anak, tuan rumah nak buat tadika, macam-macam lah. Jadi asyik berpindah. 7 kali pindah. Bayangkan 7 kali berpindah rumah, angkut dengan anak-anak apa semua. Sampailah yang terakhir tu pun duduk tak lama, tuan rumah kata anak dia pula nak duduk dan sebagainya. Okey, kita kata bang, kita carilah rumah betul-betul, dah lah berpindah-pindah macam ni, kita usahalah macam mana kan. Masa tu subhanallah, muslimin muslimat sekalian, kepada siapa yang kita doa buat solat hajat, kita ni, tapi perlu ada nekat supaya kita beli rumah adalah kerana nak sebut tu macam mudah kan, tapi nak cari kediaman, cari rumah ini adalah rumah kita di dunia, dan rumah ini juga yang kita nak duduk, nak diami untuk membina rumah kita di akhirat kelak. Maksudnya rumah tersebut, rumah yang mendekatkan kita dengan Allah. Maksudnya nak beli rumah ni, nak duduk di bumi ni, di sebuah rumah ni yang barakah. Lihat keadaan suasana kejiranan contohnya. Memang kena tengok. Lepas tu jarak daripada surau, jarak daripada masjid, boleh jalan kaki ke tak? Memang boleh jalan kaki. Memang pagi-pagi kami jalan kaki. Okey, subhanallah. Walaupun jauh juga sebenarnya masjid tu, tapi boleh jalan kaki. Masya Allah. Masa tu kita kan orang muda, kita keinginan nak beli rumah baru, rumah cantik, rumah sekian-sekian. Allahu Akbar. Buat solat hajat. Saya nak sebut sebenarnya buat solat hajat. Buat solat hajat, mohon petunjuk dengan Allah. Lepas tu buat solat istikharah. Maksudnya membeli rumah bukan dengan duit, tetapi dengan petunjuk daripada Allah. Itu sangat penting. Beli rumah bukan dengan duit. Sebab kalau dengan duit, kita akan beli apa yang nafsu nak. Apa yang nafsu nak. Seronok ni, nak rumah ni, nak tu ni. Kalau duit banyak lah kan. Tapi kita nak beli rumah dengan petunjuk daripada Allah. Subhanallah.
Yelah kita suami isteri buat, ya Allah tunjukkanlah kami mana rumah yang tempat yang rumah yang Engkau redha, yang Engkau berkati ya Allah. Manakah tempat kami nak duduk ya Allah atas muka bumimu yang luas ni. Buat sahaja berapa kali. Subhanallah. Ceritanya macam ya Allah mempermudahkan. Rumah tu kami beli rumah second hand. Rumah sebut second hand ke? Kita sebut rumah apa ya? Second hand lah. Rumah kedua lah kan. Subhanallah. Bila kita tengok daripada luar, kita tengok macam biasa macam itulah. Kita macam tak berminat nak beli masa tu. Tapi tuan rumah kata masuklah. Ini cerita 10 tahun lepas ni, 8 tahun lepas, 2012. Masuklah dalam rumah. Subhanallah, tuan rumah dah buat rumah tu cantik. Dah renovate apa semua. Lepas tu kami tanya, kenapa rumah yang cantik ni, rumah tu teres 2 tingkat, duduk di tengah-tengah, kenapa nak jual? Rupanya ada isu, ada masalah yang mereka perlu lepaskan dengan cepat. Dan mereka jual dengan harga yang begitu murah. Bagi kami lah begitu murah. Memang di bawah harga pasaran. Kita kata, ya Allah, sebelum tu kami cari rumah merata ni. Cari rumah tu, tengok situ, tengok sini, yang sedap mata memandang kan. Tiba-tiba Allah lorongkan kepada satu rumah. Lepas tu, tapi setelah apa? Setelah kita mohon petunjuk dengan Allah, ya Allah bagilah. Sebab kalau nak ikut nafsu, kita nak itu, nak rumah ni, gini. Subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Kalau orang tengok kata rumah ni tak padan dengan harga. Macam itulah. Maksudnya kami dapat harga yang murah, harga yang rendah, dalam keadaan maksudnya cukuplah untuk kami sekeluarga. Walaupun anak dah bertambah 7 pun, maksudnya cukuplah. Ia bukanlah sebesar mana, tapi kita rasa nikmat sebab mungkin ia adalah rumah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan rasa Allah akan jaga. Saya Allah tahu kita beli pun untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadikan rumah itu sebagai tempat gudang ibadah kita kan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya tak adalah tips apa. Cuma kita tengok hari ini ramai orang sanggup berhutang banyak sebab nak dapat rumah idaman. Tapi belum tentu rumah idaman itu akan membawa ketenangan dan kebahagiaan hidup. Jadi dalam membeli rumah, beli kereta, beli apa pun, buatlah solat istikharah. Minta petunjuk daripada Allah. Jangan minta petunjuk daripada duit je, daripada bank. Bank memanglah, mampu ni, pun patut boleh lebih lagi. Petunjuk bank memanglah nak up sampai ni. Petunjuk adik-beradik, baik beli rumah ni. Ya, tetapi yang patut kita tanya petunjuk, minta petunjuk adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat hajat, lepas tu bila dah ada pilihan tu, mohon solat istikharah, ya Allah bagilah kami buat keputusan terbaik. Mana rumah yang Engkau redha untuk kami duduk, yang Engkau berkati ya Allah. Mudah-mudahan dengan itu banyak tip-tip lain, saya bukan tip dari sudut ekonomi ke apa, insya-Allah kita akan lebih terpandu, akan tenang. Okey. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih ya semua. Mohon maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi esok untuk amalan ahli syurga, siri yang ketiga. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan live kita, kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.